Dah. Okey. Boleh dengar dengan jelas ya? Kita akan mulakan kelas pada hari ini. Boleh. Okey, saya akan record. Okey, tunggu Nick untuk masuk balik. Nick Roger boleh join kembali. Okey. So kita akan tengok hari ni ada 23 orang. Dah masuk balik. Dah masuk balik. Okey, kita tengok. Kita tengok sekarang. Okey, yang slide yang saya sharekan tu boleh nampak dengan jelas ya. Okey, so kita akan start. Okey, so untuk hari ini cikgu akan masuk bab. Okey, bab 7. Okey, itu apa? Tajuknya ialah bahan sintetik dalam industri. Okey, bahan sintetik dalam industri. So dalam bab ini awak akan didedahkan dengan nama-nama bahan sintetik. Okey, dia punya monomer dan sebagainya. Okey, untuk hari ini kita akan tengok memahami polimer sintetik. Okey, memahami polimer sintetik. Okay. Pertama, cuba perhatikan gambar-gambar di bawah. Gambar pertama ada apa ni? Ini apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa ni? Cuba jawab. Belajar. Awak akan nampak glove. Okey, glove, getah. Sarung tangan getah. Kita ada plastik, Watson. Kita ada barang mainan. Kita ada juga wiring punya cover ni penebat daripada plastik. Dan kalau awak nampak kita ada barangan seperti plastik, getah, dan barangan permainan campuran daripada fiber. Fiber iaitu kain dan beberapa lagi contoh lain yang dicantumkan mungkin guna plastik campuran dan sebagainya. Jadi sebenarnya gambar-gambar di bawah ni semuanya ialah polimer sintetik. Kita namakan dia sebagai polimer sintetik. Okey, yang pertama kita tengok apakah polimer sintetik. Polimer sintetik ni ialah polimer buatan manusia sebenarnya. Dia daripada monomer. Polimer ni panjang, rantai yang panjang. Asal polimer daripada monomer yang bergabung dan membentuk rantai panjang polimer. Jadi sintetik ni maksud dia buatan manusia. Sebenarnya polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang dapat daripada bahan kimia asalnya daripada petroleum. Kebanyakan berasal daripada petroleum. Kita ada 3 contoh polimer sintetik. Ini yang secara umum. Secara spesifiknya kita akan sentuh sekejap lagi. Contoh yang pertama kita ada plastik. Plastik. Kedua, gentian sintetik. Gentian sintetik ni daripada contoh ialah fiber, kain. Dan yang ketiga kita ada getah sintetik. Ada 3 contoh polimer sintetik. Yang ini awak kena hafal lah. Ketiga-tiga ni kena hafal. Seterusnya, bagaimana nak memproses, bagaimana nak proses pembuatan polimer sintetik ni daripada proses apa? Apa nama proses untuk buat polimer sintetik? So, kita buat polimer sintetik daripada monomer. Ini awak dah belajar dalam bab mana? Ingat lagi tak? Cuba kita rewind balik. Macam pernah tengok kan? Pernah tengok tak gambar rajah ni? Gambar rajah pempolimeran ni. Di mana kita ada banyak monomer-monomer yang single satu-satu. Kita bila joinkan dia macam buat tali skipping tu. Andaiannya macam tu lah perumpamaannya kita nak buat tali skipping. Kita ada getah, single getah tu, satu getah tu kira monomer. Combine dengan monomer yang lain dan awak akan dapat rantai panjang nama dia polimer. Dan proses untuk buat polimer sintetik ni namanya ialah pempolimeran. Pempolimeran. Yang ini dah belajar semasa bab berapa pelajar? Cuba kita rewind balik agak-agak ni bab berapa? Belajar. Respon sikit, ingat lagi tak? Ini bab berapa? Tak ingat? Sudah maksud dah
Okay, polimer sintetik tu maksud dia polimer buatan manusia yang diperbuat daripada bahan kimia asal petroleum. Okey, contoh ada 3 tadi. Okey, proses pembuatan dah iaitu nama prosesnya ialah pempolimeran dan awak dah belajar dalam sebatian karbon iaitu bab 2. Bab 4. Okey, bab 4 dah belajar. So kena tahulah untuk buat polimer sintetik, prosesnya nama pempolimeran. Pempolimeran ni bermaksud kita ada banyak monomer yang sama. Bila bergabung, dia jadi rantai yang sangat panjang. Nama rantai itu ialah polimer. Okay. Seterusnya, kalau macam ni, tak boleh, tak sama, dia takkan dapat polimer lah. Okay, ni tak ada apa, ini awak tak belajar lah yang ni. Okay, mesti belajar yang polimer. Okay, ini ialah beberapa contoh polimer sintetik. Okay, awak tahu polimer sintetik tadi apa maksud dia? Maksud polimer sintetik ialah polimer buatan manusia di mana proses tadi melalui monomer-monomer kan yang berasal daripada petroleum. Diperbuat daripada bahan kimia iaitu petroleum. Kita ada beberapa contoh polimer sintetik. Okay. Tadi saya sebut secara umum ada 3. Apa contoh tadi yang secara umum? Kita ada plastik, okay, kita ada gentian. Gentian ni ialah fiber lah. Gentian sintetik dan kita ada getah sintetik. Okay. So kategori dia ni contoh kita ada nylon. Gentian ini secara spesifik. Okay. Kita ada getah sintetik, perspek, plastik, PVC. PVC pernah dengar tak PVC? Okay, yang buat piping punya tu daripada PVC. Kita ada polyethylene yang berketupatan tinggi HDPE dan kita ada polyethylene berketupatan rendah LDPE. Contoh lain kita ada polystyrene dan sebagainya. Polystyrene yang awak gunakan kalau dulu boleh guna, sekarang dah tukar kepada yang mesra alam. Okay, itu semua ialah polimer sintetik. Okay, tengok. Okay, apa ciri-ciri umum polimer sintetik? Ciri-ciri umum. Okay, yang pertama penebat elektrik. Dia ialah penebat elektrik. That's why tadi gambar yang mula-mula awak nampak ada gambar wiring punya penebat dalam tu. Okay, dawai kuprum tadi kita balut dengan polimer sintetik. Dan ia sebagai penebat elektrik. Yang kedua dia ringan. Yang ketiga boleh diacu menjadi pelbagai bentuk. Diacu maknanya dibentuklah, kita bentukkan dia dengan mudah. Okay, dalam bentuk wire dan sebagainya tadi. Okay. Ciri keempat tahan lasak. Okay, sangat tahan lasak. Okay, contoh kita ada sarung tangan pembedahan. Dia takkan mereput contoh dia tahan lasak. Okey, dia penebat haba tadi sama dengan penebat elektrik. Okey, haba dan elektrik dia ialah sebagai penebat. Okey. Dan tahan hentaman. Okey, tahan hentaman maknanya kalau kita hentak ke bawah dia boleh tahan. Selamat dan bersih biasanya. Okey, biasanya kegunaannya untuk polimer sintetik ni mestilah selamat dan bersih dan tahan bahan kimia. Okey, tahan bahan kimia. Okey, ini ialah beberapa contoh tadi. Okey, yang saya tunjukkan dekat yang bulatan tadi tu, kita ada polimer berketumpatan rendah iaitu low density polymer. Polimer sintetik So low density ni ialah ketumpatan rendah LDPE. So monomer yang bentuk polyethylene, kita nampak kat depan perkataan poly, belakang ada ethena. So asal polimer ni daripada monomer yang bergabung, nama dia ialah ethena. Okey. Kegunaan kat mana nak guna LDPE ni yang berketumpatan rendah, guna untuk pembalut makanan. Okey, nak balut makanan atau beg plastik ataupun bekas makanan. Okey. Kalau yang high density pula, yang berketumpatan tinggi, monomer yang bentuknya ialah ethena juga. Cuma dia high density. HT ialah high density. So nak guna bila kegunaannya
Kalau yang high density kita guna untuk botol minuman. Okey, botol minuman plastik lah. Okey, alat permainan. Alat permainan ni kita tahu kita nak guna lama dan untuk mengelakkan bahaya kepada kanak-kanak, so kita guna yang polytina yang HD punya high density. Dan dalam wire elektrik tadi, dalam wire elektrik yang membalut dawai cuprum, okay, dalam wire elektrik tadi kita nak bagi dia penebat, kita balut juga pakai polytina yang HD punya, okay, yang berketumpatan tinggi. Okey, yang ketiga saya ada PVC. PVC ni kalau awak pernah belajar semasa kemahiran hidup, kan, kemahiran hidup. Okey, PVC ni namanya ialah polyvinyl klorida. P untuk poly, V untuk vinyl, C untuk klorida, chloride dalam bahasa Inggeris. So, dia asal daripada vinyl klorida. Monomer yang bernama vinyl klorida yang bergabung dengan vinyl klorida yang sama, yang lain, sampailah menjadi rantai panjang, nama dia ialah polyvinyl klorida. Okay, saya tukar kejap nak conteng-conteng. Okay, kita tengok ni vinyl klorida ni maknanya dia ada satu monomer combine dengan satu monomer yang lain sampailah jadi rantai yang sangat panjang. Dan nama rantai tu ialah polyvinyl klorida. Okey, contoh kat mana guna PVC ni? Paip air lah. Paip air di rumah awak paip air biasanya memang kita guna paip PVC. Okey, baju hujan pun daripada PVC. Baju hujan, okey, yang kalis air. Kad kredit also diperbuat daripada PVC. Okey, rak cakra. Rak cakra, rak untuk letakkan CD CD, cakra tu CD. Dan kita ada juga beg kulit tiruan ataupun kasut daripada kulit tiruan daripada PVC juga, campuran. Okay, dia ada campuran plastik iaitu PVC. Okay, next kita ada polimer. Untuk polimer sintetik kita ada namanya Perspex. Okay, Perspex ni daripada monomer yang bernama metil metakrilat. Okey, metil metakrilat, dan dia punya ni macam kaca tapi sebenarnya campuran lah. Perspex ni plastik dan kaca. So gunanya kat mana? Tingkap kapal terbang. Papan tanda trafik. Traffic light punya tu. Traffic light punya. Barangan pengganti kaca. Yang ganti kaca kita boleh gantikan, contohnya akuarium punya. Okey, jadi campuran Perspex dan juga kanta kamera. Kanta kamera daripada Perspex juga. Okey, dan seterusnya yang kelima ialah polistrina. Polistrin lah. Polistrin tu bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu polistrina. So daripada stearin. Monomer dia ialah stirena. Okey, yang awak balut atau tapau makanan tu yang warna putih, yang sekarang tu tak boleh guna kan. Yang sekarang ganti pakai plastik yang mesra alam tu. So kat sini kita ada contoh alat permainan dan bekas pembungkus makanan. Okey, bahan berbusa ni refer kepada bahan-bahan seumpamanya, contohnya kalau kita nak letakkan TV kan, biasa ada polistrin yang untuk bagi dia tahan, tak nak bagi pecah tu kat dalam kotak TV. Itu ialah bahan berbusa. Okey. Seterusnya, yang ini ialah proses nak buat polimer sintetik tadi. Nama dia apa? Proses tu secara umum namanya ialah pempolimeran. Kedua-dua nama pempolimeran. Ada dua kategori proses pempolimeran. Yang satu ialah tambahan, yang kedua ialah kondensasi. Di mana yang biasa kita jumpa ialah pempolimeran tambahan, di mana kita tengok monomer-monomer yang bentuknya adalah daripada jenis yang sama.
Okay, kalau jenis yang sama combine A, monomer A. Okay, monomer A seterusnya combine lagi dengan yang sama, dapat rantai panjang polimer. Ini kita kata daripada hasil pempolimeran tambahan. Hanya tambah sahaja monomer yang sama jenis. Okay, contoh kita ada polyethena. So daripada monomer yang sama iaitu ethena. Combine dengan ethena, combine dengan ethena. So kita kata ingat perkataan tambahan. Okay, kalau kondensasi guna monomer berlainan. Okay, guna monomer yang berlainan. Contoh apa? Contoh kita ada monomer X dengan monomer Y yang digabungkan secara berselang-seli. Dan ada juga kita akan dapat bahan sampingan yang lain iaitu polimer dan air. Air di sini refer kepada kondensasi. Maknanya bila ada monomer yang lain je, okay, contoh butil, polyester dan nilon. Tiga ni awak kena hafal. Contoh penghasilan getah. Saya belum masuk lagi getah. Okey, tadi kalau getah maknanya getah ni daripada pempolimeran kondensasi. Kondensasi. Okey, monomer yang berbeza. Bila dia combine dapat polimer yang berbeza. Okey. Okey, kita masuk sedikit getah sintetik. Okey, sebelum tu tadi ada soalan tak tentang polimer sintetik? Okey, yang pertama tadi kan awak tahu maksud polimer sintetik. Okey, contoh tadi di mana ada tiga iaitu plastik, gentian sintetik dan getah sintetik. Okey, maknanya lepas ni saya akan masuk getah sintetik. Getah sintetik tu masih lagi polimer sintetik. Maksudnya polimer sintetik tu dia punya grup dia. Dalam polimer sintetik tu ada getah sintetik, ada plastik dan ada gentian sintetik. Ada tiga dalam tu. Dan saya akan masuk lepas ni satu iaitu getah sintetik. Okay. So yang tadi awak kena tahu ciri. Okay. Ni contoh-contoh tadi polimer sintetik. Okay. Kita akan tengok. Okay, monomer tadi kena hafal monomer untuk polimer sintetik ni kena hafal lah. Kena tahu dia punya nama-nama. Okay. So kita akan masuk getah sintetik. Okay, getah sintetik ni apa? Okay, dia ialah kategori polimer sintetik juga. Tapi, okay, so secara ni dia ialah apa? Dia ialah satu bahan yang kita buat secara buatan. Okay, kenapa buatan? Sebab sintetik maksud dia buatan. Dan sifat dia lebih kurang sama dengan getah asli. Tapi mungkin lebih baiklah daripada getah asli. Okay. Diperbuat daripada pecahan petroleum sebab dia ni ialah masih lagi polimer sintetik. Polimer sintetik tadi saya terangkan asal daripada mana? Bahan kimia yang berasal daripada petroleum seperti ethena, propena, butadiena. Ini semua ialah nama-nama pecahan petroleum. Contoh nama getah sintetik ialah getah buna N. Getah buna N dalam short form dia ialah N buta. Okey, RR untuk getah. Okey. Dalam bahasa Inggeris. Okey, kita ada thiokol. Kita ada getah butil. Kita ada neoprena. Okey, saya rasa nama-nama ni asing bagi awak. Walau bagaimanapun awak kena tahu nama-nama ini ialah apa? Ialah getah sintetik. So kena tahu nama-nama ni ialah kategori getah sintetik. Okey, seterusnya. Apa sifat-sifat getah sintetik? Sifat-sifat dia bagaimana? Untuk getah sintetik dia kalis minyak. Kalis minyak. Dia tak aktif dengan tindakan kimia seperti asid dan alkali. Maknanya kalau kita letak asid, letak alkali, dia tidak bertindak balas. Yang ketiga, tidak mudah dioksidakan. Tidak mudah dioksidakan ni bermaksud kalau terdedah kepada udara, dia takkan lemau. Lemau ni maksudnya masuk angin lah. Dia takkan mudah rosak. Okay, dia takkan mudah
Bila kena udara, dia masih kenyal lah maknanya. Dia masih boleh ditarik dan dikenyalkan. Okey. Dan yang keempat, kalis udara. Okey, udara dia tak telap. Okey. Yang kelima, tahan haba. Okay. Yang keenam, kalis air. Dan yang ketujuh, penebat elektrik yang baik. Okey, penebat elektrik yang baik. Okey, kita tengok tadi contoh-contoh yang diberikan jenis-jenis. Yang pertama tadi buta N tadi tu, getah buta N tu. Okay, dia digunakan dalam hos minyak. Okey, hos minyak. Hos minyak ni apa? Yang nak isi minyak dekat pump Shell tu kan, dekat pump Petronas ke, awak nak pump minyak awak. So hos minyak, hos dia tu yang wire pipe tu lah untuk minyak punya saluran. Okay, awak tahu minyak kan meruap kan. So dia kalis minyak dan tahan haba. Tahan haba. Okay, bahan api seperti penebat elektrik. Okay, untuk bagi dia sebagai penebat elektrik. Okay, kedua kita ada sterina butadena. Okey, yang ini kan digunakan untuk buat tayar kereta dan tapak kasut. Tapak kasut daripada getah sterina butadena di mana dia tahan haba, kenyal maksudnya elastik lah. Okey, tahan kepada ejen peroksidaan, maknanya tidak boleh dioksidakan dan boleh divulkankan. Divulkankan ni dah belajar semasa topik sebatian karbon di mana getah kita boleh combine dengan sulfur untuk bagi dia kuat. Okay, rantaian tu kita letakkan sulfur supaya, ingat lagi tak yang gambar rajah macam rantai panjang and then ada cross sulfur di situ. Ada cross secara bersilang sulfur. Okay, ini semua dalam bab sebatian karbon. Okay, next kita ada getah butil. Okay, getah butil ni kat mana kita guna? Tiub tayar, tiub tayar kereta, tiub tayar basikal, tiub dia, tiub. Okay, bahan pelekat untuk bagi sebagai gam untuk tutup kebocoran tayar ataupun bekas untuk bahan kimia. Okay, bekas untuk bahan kimia. Untuk letak bahan kimia seperti asid, kita guna getah butil dia punya botol tu. Okay, bekas tu. So dia tak telap udara dan tidak akan bertindak balas dengan sebarang bahan kimia. Contoh asid. Okay, dalam kereta kita ada bekas letak bateri kereta kan. So awak tahu bateri kereta tu daripada asid. So kita guna getah butil untuk letakkan asid tersebut. Okay, next kita ada neoprena. Okay, dia tahan haba, tidak mudah terbakar. Okey, tidak mudah terbakar, tahan dengan bahan kimia, minyak dan air. So nak guna bila? Dalam pembalut dawai elektrik tadi. Okey, yang membalut dawai elektrik daripada getah sintetik iaitu neoprena. Okey, salu getah untuk Bunsen burner. Okey, awak tahu Bunsen burner ada salu getah yang disambungkan. Kita ada glove. Glove itu sarung tangan getah pun daripada neoprena dan pipe air pun ada daripada neoprena. Okey, dan last sekali tiokol. Okey, tiokol. Okey, ini pun sama, dia tahan kepada bahan kimia, perubahan cuaca panas dan juga tahan dengan cahaya matahari. So kat mana guna? Ni pelapik tangki petrol kereta. Okey, minyak kereta dan salu getah petrol pun daripada tiokol juga. Okey. Okey, so kat sini tadi ciri-ciri getah sintetik tadi tu. Okey, ni secara ringkasan lah. Okay, daripada tadi kita tengok gambar sedikit. Ni contoh hos petrol, hos yang isi minyak petroleum atau minyak dan alas tangki lah, tangki untuk minyak. Okey, tak nak bagi dia meruap dan sebagainya. Okey. Kita ada yang seterusnya getah butil tadi. Kita tengok sedikit gambar guna dekat mana. Tiub dalam tayar, kita ada satu tiub dalam tayar dan untuk kabel wiring punya lah. Okey, penebat untuk wayar. Okey, wayar untuk elektrik.
Okay, gambar ketiga neoprena tadi. Okay. Ni saya dah terangkan tadi gunanya tengok gambar. Yang pertama kita ada gambar sarung tangan getah. Okay, paip dalam enjin. Contoh paip dalam enjin tu kita ada paip-paip enjin kereta. So guna neoprena. Okay. Ketiga, Irina butadien tadi tu. Yang ni lah tapak kasut awak. Okay, kasut biasanya kasut yang ni lah, kasut yang kualiti lah biasanya. Okay, tumit kasut tu dan juga tayar. Okay, tayar. Okay, so kita bandingkan sekarang getah sintetik tadi tu, adakah dia lebih kuat daripada getah asli? Getah asli ni apa? Getah asli awak dah belajar juga dalam sebatian kabel, iaitu getah yang pure punya, yang tidak ada pemprosesan apa-apa, yang kita ambil daripada pokok getah. Okay, latex. Nama lain untuk getah asli ialah latex. Okay, latex. Okay, latex. So, persamaan dia yang pertama, kedua-dua ialah polimer. Okay, kedua-dua polimer dan kedua-dua boleh divulkankan untuk jadi lebih kuat. Contoh awak dah belajar sebatian karbon. Okay, kalau yang getah asli latex kita tambah dengan sulfur, dia akan jadi getah tervulkan. Dan getah sintetik pun sama, kita tambah lagi dengan sulfur, dia akan jadi lebih kuat. Getah sintetik tervulkan juga jadi. Okay, tervulkan. Okay. Perbezaan dia yang mana lebih kuat? Okay, mestilah getah sintetik, sebab kita tahu getah sintetik ni getah buatan manusia. So dia tahan haba. Haba tu dia boleh tahan dengan kuat dan dia jadi penebat haba dan elektrik yang baik, yang lebih baik. Okay. Getah asli pun penebat elektrik dan haba. Tapi bila bandingkan yang mana lebih baik, sintetik punya yang lebih baik. Lebih baik. Dua-dua ialah penebat, tapi yang lebih baik ialah getah sintetik. Okay, yang ketiga, okay, dia tahan kepada bahan kimia, minyak, pelarut organik. Dia tak telap kan? Dia tak telap, dia tak boleh melarut, ataupun kalau kita masukkan minyak dalam getah sintetik tu, dia boleh tahan. Okay, tetapi kalau getah asli kurang, dia masih tahan tapi kurang ketahanan. Tetapi untuk getah sintetik, kita kata dia lebih tahan terhadap tiga benda ni, iaitu bahan kimia, minyak atau pelarut organik. Okey, pelarut organik ni contohnya ialah ether. Ether. Okey, kita ada beberapa contoh lah pelarut organik. Okey, contoh yang nak larutkan cat tu kan, itu adalah pelarut organik. Okey. Next, ringan. Okay, getah sintetik lebih ringan berbanding getah asli, dia bukan ringan tetapi lebih berat daripada getah sintetik. Kita comparekan, so yang getah sintetik ringan berbanding dengan getah asli dia lebih berat. Okay. Getah sintetik dia kurang kenyal. Kurang kenyal maknanya dia kenyal tetapi dia elastik ke tak elastik tu, dia tak boleh meregang ke tak. Kenyal ni apa maksud dia kenyal? Kenyal ni maknanya susah untuk diregangkan. Okay, tetapi kalau getah asli dia lebih kenyal. Okay, lebih kenyal. Dan getah sintetik dia keras lah. Dia dah campur semua bahan dalam tu, dia lebih tahan lama dan dia tak akan mereput. Dia lambat untuk mereput. Tetapi kalau getah asli dia lebih lembut. Okay. So, perbandingan ini biasanya kalau ditanya dalam soalan SPM, iaitu esei bahagian soalan nombor 11. Okay, soalan nombor 11. Okay, boleh pilih kan nak jawab nombor 11 atau 12. Tapi kalau ditanya sekurang-kurangnya awak dah hafal ciri-ciri ni dan boleh tulis. Pilihlah daripada banyak-banyak ni, tak adalah semua suruh tulis. Mungkin 4 daripada perbandingan ini. Okey, Raja. Ada soalan nak tanya sebab sebenarnya kita dah habis dah. Okey, dah habis dah. Saya tu tak banyak sentuh sebab saya nak terus bincang buku Sains Proses Skill. Okey, ada soalan? Okay, kita akan buat nanti ni sekarang. Okey. Okey, buku Sains Proses Skill. Okey, dan awak perlu buat latihan.
Saya akan bincang sedikit muka surat 143 hingga 145. Nanti dah buat jawapan, ambil gambar, hantar ke dalam GC.